من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب وشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Antara sifat yang jelas Allah nyatakan dalam Al-Quran yang ada lawannya, sifat hamba, seorang hamba itu yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, dan ada lawan dia, ada gandingan dia, macam siang dan malam, sihat dan sakit, lapang dan sempit. Nah, sifat seorang hamba ini yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, ini syukur atau kufur. Itu clear. Dia tak ada, setakat ni lah penelitian melihat, tak ada lagi sifat sabar, lawannya tak berapa sabar, tak ada. Penyayang tak berapa penyayang. Dia syukur atau kufur, clear. Jadi syukur ni, kalau berjaya kita menjadi hamba yang bersyukur, maka semua sifat yang lain dia akan turut serta, insya-Allah. Sebab mustahil bagi kita untuk menjadi hamba yang kufur, tiba-tiba kita menjadi hamba yang penyabar. Saya sabar ustaz, tapi kufur. Saya penyayang ustaz, tapi kufur. Saya ahlu sedekah ustaz, saya suka sedekah, suka mengaji Quran. Macam mana pula tu ustaz? Adakah sifat ni hanya boleh ditutup dengan berbuat? Tidak. Sebab itu bila rujuk kepada qalilan ma tashkurun, sedikit sangat hamba-Ku yang bersyukur, bukan bermaksud dia tidak berbuat amal, tapi dia tak faham di saat dia melakukan amal. Apatah lagi kalau rujuk kepada surah Sajadah ayat 9, surah Al-Mulk ayat 23, meletakkan kepada kehidupan. Kalau rujuk surah Sajadah ayat 9, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Ketika Allah SWT menyempurnakan rupa kita ni, summa sawar, sawar itu suar, musawir, sifat Allah Ta'ala yang merupa bentuk, yang maha merupa bentuk. Jadi rupa kita ni dah sempurna, dan rupa kita ni lah paling canggih sekali dalam kejadian alam, kejadian makhluk. Sebab tu kita hari ni tengok alam semesta, alam keindahan, alam apa semula yang dijadikan, tak boleh lawan alam manusia. Bila Allah jadikan rupa ni elok dah. Tapi kalau rupa saja elok, tapi tak boleh melihat, tak boleh mendengar, tak boleh bercakap, tak ada afidah, tak ada perasaan, sama macam apa? Sidang jemaahnya Ta'ala, sama macam mayat lah. Apa beza kita dengan mayat? Sama lah. Mayat ada mata, ada telinga, ada badan, ada, semua ada. Apa yang tak ada? Kehidupan. Tak ada. And over. Nah, ayat ni ayat kehidupan.
Berapa ramai manusia tak bersyukur dengan kehidupan? Beramai. Dengar Haji buka ni kata, Ustaz bawa hakikat kehidupan. Saya pun okey. Ramai lagi. Saya tahulah boleh tahan ke tak. Sebab hakikat ni dia benda yang pahit. Kulil haq walau kana murran. Berkata benar walaupun pahit. Dan kehidupan ni memang pahit. Kalau dibahaskan memang pahit, bukan manis. Tapi dan yang pahit-pahit tu sihat. Ada pernah dengar Tok Nyang kita dulu, Tok Wan kita dulu makan ulam pahit-pahit kena kencing manis? Ada? Makan ulam peria, ulam pegaga, ulam semua ulam lah. Dia ulam tu, dia punya makan dia, sampai katam semua ulam tu. Tapi kalau makan manis-manis, manis pula yang palsu pula tu, tiruan banyak. Bukan manis yang betul pun. Bukan manis buah ke, manis daripada tumbuh-tumbuhan ke, tak. Dia manis artificial. Apa jadi? Asid. Nampak? Jadi orang nak dengar dunia ni yang manis-manis, padahal manis-manis pada dunia itu palsu. Siapa yang ambil dunia dengan kemanisan, maka dia berhadapan dengan kepalsuan. Sebab manis pada dunia itu palsu. Habis tu tak boleh nak sweet-sweet, manis-manis tak boleh ke Ustaz? Apa kata tak boleh? Tapi ambil tu macam mana? Kalau tegur-tegur cerita manis, tu palsu. Nak pula kehidupan dunia, tiba-tiba cerita tentang yang manis-manis. Sekali keluar aku sangkakan hujan apa? Siang panas, hujan di tengah hari. Tak jauh lah perkahwinan. Tu tanya anak-anak kita yang baru kahwin. Seronok dah senyum, simpu-simpu, sipu-sipu senyum. Kejap-kejap live. Boy, pengantin baru. Lalah. Mula. Mana manis ya? Habis madu sepah dibuang. Amboi. Kenapa jadi gitu? Kenapa tak pakai manis? Masam nampak. Apa hal? Entah mana masam ke muncul. Nampak? Kalau betul lah manis tu pada dunia tu kekal, kenapa banyak bermasam daripada bermanis? Nampak? Itu kebenaran. Jadi kebanyakan manusia tak bersyukur. Bunyi tak bersyukur masih kita ingat bersyukur. Sebenarnya kebanyakan manusia kufur. Tu sebenarnya. Kalau kita terjemahkan makna syukur dengan kufur ni dalam konteks pengumuman, katalah keputusan peperiksaan, pegawai pemeriksaan itu mengumumkan tentang keputusan peperiksaan bagi tahun 2021 Sijil Pelajar Malaysia, ramai yang gagal ataupun sedikit yang lulus. Agak-agak muka kita macam mana? Senyum ke munjung ke? Sedikit yang lulus. Maksud potensi nak gagal tinggi. Kalau kata sedikit yang gagal, merit tu ditinggikan, ramailah yang potensi lulus. Mana kalau sedikit yang syukur, maknanya kufur ramai. Bila kufur ni, apa keadaan dia? Inna azab bila syadid, azabku amat pedih. Azab ni kat mana? Kat kehidupan, dan kehidupan dunia, kehidupan akhirat, dua-dua akan diazab. Beramallah macam mana pun, baca Quran lah, solat lah, apalah, buat amalan-amalan bersifat syar'iyah yang bersifat luaran. Tapi ingat, syukur kufur bersifat dalaman. Kalau amalan dia itu tidak tembus dari dalam, atau tidak hadir dari dalam keluar, atau luar masuk ke dalam, maka dia tetap akan diazab. Jangan terkejut kalau orang jumpa kita, dia ni mengaji Ustaz, dia ni pergi solat Ustaz, dia ni berzikir Ustaz. Tapi kalau bab marah orang, nombor satu. Kalau bab kena dia punya point tak kena, melanting, habis semua. Kenapa ya Ustaz? Dia sedang diazab. Tu saya jawab. Masya Allah, jangan main-main, sedang nyemah Allah Ta'ala. Habis tak, beramal yang kita buat tu, pastikan amalan yang kita buat dalam bentuk zahir itu datang dari hati yang syukur. Kenapa datang kuliah? Hati syukur. Syukur apa maksud? Happy. Happy bagaimana? Gembira kerana diberi peluang untuk beramal.
Seronok kalau orang bagi duit, senyum. Bagi emas, senyum. Bagi kuliah, muncung. Bila nak habis, baru start bila nak habis tau. Tak habis kuliah. Tak asuk kata. Ada. Tak asuk dia panggil. Orang cari duit tu tak asuk pula. Pagi petang, siang malam, pagi petang, duit. Tak marah pula. Kita pergi kuliah, jangan lebih-lebih. Jangan tak asuk. Dia masuk tak asuk. Punya Arab terus. Tu dia. Tak boleh lebih-lebih ke kuliah ni. Patutnya pergi kuliah dapat tawaran ni. Syukur. Dan sebab kesyukuran itu, seronok datang. Sebab syukur itu solat ni. Sebab tu syukur itu kata tertinggi sebenarnya. Nabi SAW ditanya oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika solat sama bekak-bekak kaki. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha kata apa? Ya Rasul, bukankah engkau maksum masuk syurga dah? Nabi jawab, apa salahkah aku nak menjadi hamba yang bersyukur? Masya Allah. Ini syukur ni perbahasan besar. Ni syukur kufur ni bukan perbahasan orang yang maksum, orang yang tak ada dosa. Dia ni banyak dosa, tapi dia bersyukur boleh ingat Allah lagi. Dia banyak dosa, dia boleh ingat Allah lagi. Apa dia buat? Istighfar. Astaghfirullah. Bukan kata orang banyak pahala. Wah, imam banyak pahala pun dia tidak macam tu. Orang banyak pahala, orang bersyukur sebenarnya. Dia tidak boleh dikategorikan pahala kalau dia kufur. Orang banyak amal mungkin dia banyak amal, pahala yang elak orang gepek. Tu bahasa apa tu? Bahasa Jawa, bukan? Elak orang gepek. Amal banyak, pahala tarak. Amal sikit, pahala melambak. Boleh Ustaz amal sikit, pahala melambak? Boleh. Sebab sekali buat hat-trick, ikhlas. Sekali datang kuliah, ikhlas. Sekali datang kuliah, ikhlas. Sejam, 2 jam dia bagi masa. Ikhlas 2 jam. Solid. InsyaAllah. Ni berjam-jam tak ikhlas, apa pun tak dapat. Bukan diukur dengan banyak. Sebab tu ada amalan-amalan yang nisbah pahalanya berbeza. Jangan jadi amal hantas. Kejar pada amalan tetapi tidak ada pada ganjaran. Tak ada ganjaran. Misal kalau ganjaran hantas pun tak boleh juga. Habis tu apa nak? Keredaan. Dapatlah ganjarannya sebaik-baik. Ya Allah, redha aku, ya Allah, mudah-mudahan aku dapat ganjaran. Ya, ganjaran itu memang Allah suruh minta. Tapi kalau orang tegur-tegur nak ganjaran tanpa dia faham maksud ganjaran itu mesti dengan keredaan, maka dia takkan dapatlah ganjaran tu. Macam orang datang kerja nak duit. Sebab nak datang nak duit. Kalau tak ada duit, tak datang. Bos pun meluat lah pekerja macam ni. Bagi tambah duit baru nak gajin. Kurang sikit malas. Macam tu lah. Sebut ganjaran baru semangat. Tak ada ganjaran malas. Macam contoh hamba Ramadan. Macam tu. Dengan Ramadan rajin. Sebab apa? Ganjaran banyak. Bukan hamba Allah, hamba amal. Hati-hati. Tu balik pada apa tadi? Tadi syukur. Kufur, walaupun dia banyak amal. Dia banyak amal. Sebab syukur atau kufur bukan rujuk pada orang kafir. Kalau kafir itu kana minal kafirin, merujuk terus. Kalau Allah kata qalilan ma tashkurun, sedikit sangat hamba-Ku, bermakna dia dah Islam tetapi dia belum mukmin. Mungkin Muslim dia, mukmin tidak. Di akhir zaman akan berhadapan dengan Muslim tetapi belum tentu mukmin. Sepatutnya dia mestilah orang yang Muslim itu patutnya mukmin sebab dia nak Muslim. Lafaz syahadah rukun yang pertama. Mengucap 2 kalimah syahadah itu, sebelum nak mengucap dia kena beriman. Beriman itu dia kena menerima seluas-luas hatinya tanpa ada sebarang paksaan. La ikraha fid din. Maka bila dia terima dengan seluas-luas hatinya, maka dia mengucaplah syahadatain, maka Islamlah dia. Tetapi akhir zaman belum pasti lagi. Nak ceritanya, apatah lagi kehidupan yang mungkin dia hidup dengan perkara yang batil, dia tidak berpijak pada yang hakikat. Mungkin dia Islam tapi dia tidak beriman dengan hari akhirat. Ramai tidak berlaku ini zaman.
Ada pula Islam liberal pun ada. Akhir zaman terbaru ni keluar isu, ya Allah, bagi apa 16 Januari tak mana-mana hari lah dia dapat tu. Apa passion hari dia boleh, hari agama sedunia, tak pernah dengar pun. Ya Allah, ini mungkin kita yang mengaji, alhamdulillah, anak-anak kita jangan main-main. Nampak? Dia boleh sama orang macam tu lah. Islam tu ada pangkat depan, yang main-main. Dia overthinking. Kadang-kadang orang overthinking jadi Islam kelang kabut tu. Dia ingat Islam ni dengan akal fikiran semata-mata. Kebanyakan dia, bukan kebanyakan, tapi banyaknya macam tu lah. Bukan kebanyakan, banyaknya macam tu lah. Orang yang kuat question ni lah, yang lain macam ni Islam ni, akhir zaman ni. Bukan kita nak argue orang Islam, tidak. Tapi akhir zaman, nature Islam itu nature keadaan yang meragukan. Sehingga Nabi pun dah kata dah, Islam pada nama. Ya Allah, takut. Jadi cara kita nak jaga kembali keadaan kita, jangan jadi Islam pada nama, benar-benar beriman. Kat mana kacaunya agama ni. Islam tu macam mana boleh, Ustaz? Macam mana boleh agama boleh terfitnah, boleh jadi syukur, boleh kufur? Why? Kenapa? Kehidupan. Tu ngaji kehidupan ni. Rujuk balik surah Sajadah ayat 9 tadi, cerita tentang apa tu? Kehidupan kan. Ada sama wal basar, ada telinga tapi tak nak mendengar. Pada telinga tu asal pekak, tapi tak mau dengar, hidup ikut kepala dia ya. Tu ayat dia. Kerah kepala dia ni. Sama ni berkaitan dengan apa? Mendengar. Orang tak faham bahasa English, tak faham bahasa Arab, tak faham bahasa, tak faham makna. Kamu saja ni tak faham bahasa, faham? Dia kuasai 20 bahasa. Dahsyat. Jenis tapi perangai tak faham bahasa. Macam mana tu? Tu maksudnya tak faham bahasa. Sebab tu hati-hati kalau kita nisbah pada Nabi SAW. Nabi tak boleh membaca, tak boleh menulis, tapi Nabi faham bahasa. Kita pandai baca, pandai menulis, tak faham-faham bahasa. Aku kata jangan lagi dia buat. Ya Allah, budak-budak sekarang, cikgu-cikgunya meletak dalam kelas, boleh dia denda. Mana tak cikgu tak meletak, tak faham bahasa budak-budak. Cuba kalau faham bahasa, cikgu semua pandai. Ini bukan menyanyi lagi, cikgu menjerit tolong-tolong. Masuk keluar dia. Allah, mana tak mengenya nak ni. Itulah. Nabi SAW faham bahasa, walaupun Allah takdirkan Nabi SAW ummi, yakni tak boleh menulis, tak boleh membaca. Hati-hati, jangan nisbahkan Nabi dengan keadaan tak pandai baca, tak pandai menulis, seperti kita yang tak pandai baca, tak pandai menulis, kena tipu masa-masa. Nabi tidak. Tujuan Nabi SAW tak pandai baca, tak menulis, bukan bermaksud Nabi tak pandai, tapi Allah Ta'ala takdirkan Nabi begitu kerana nak bawa mukjizat Al-Quran. Kerana waktu itu Arab Quraisy memang mahir dengan syair. Kalau Nabi SAW ditakdirkan boleh mahir dari awal, yang setara tak pandai menulis membaca pun mereka kata Nabi yang tulis. Ini bayang kalau Nabi sendiri mahir dalam bacaan ini. Hati-hati. Jadi kehidupan, bahasa. Ada telinga, tak mau dengar. Ada mata, asal buta, tak mau tengok. Tak tengok ke? Ni, tak tengok ni. Aku contoh. Tengok orang buat macam mana? Dah. Dia tak mau tengok ni. Ni kehidupan ni cerita. Malah tengok yang di sini bukan tengok yang tengok saja. Dia panggil nampak. Dia ada dua maksud. Tengok dan nampak. Jemaah. Kamu tengok sana tu. Dia pergi kuliah lepas Isyak. Start buat kuliah pukul 10, habis pukul 11. Kat masjid kan. Balik berdua. Nak balik jangan kampung. Tengok tu. Tu pokok tu. Kau nampak tak? Apa? Tu jual rambut tu. Nampak tak? Dah ada lah. Dia seorang nampak. Jemaah tak nampak. Pi'ah tak nampak.
Jemaah dia nampak. Lain. Tengok dan nampak. Dua perkara berbeza. Tengok Allah tak nampak Allah. Nampak Allah. Tengok merujuk pada mata kepala. Ni dalam bahasa ni. Ada cikgu bahasa ni, cikgu bahasa ke mana? Mana cikgu bahasa muncul? Bahasa ni nampak macam dia sebenarnya kalam-kalam kita ni itu semua Allah Ta'ala yang ilhamkan. Dalil wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikah. Betul manusia dia boleh membaca bercakap. Mana ada orang mengasaskan perkataan contoh tadi. Nampak, siapa yang mengasas nampak? Perkataan nampak siapa? Ada? Tak ada tak? Dewan Bahasa Pustaka pun tak tulis. Pengasah nama meja, pengasah nama kata-kata nama ni Allah Ta'ala punya pemiliknya. Allah ilhamkan. Dahsyat. Sebut ni kita mengaji kehidupan ni. Kita akan keluar perbahasan ni. Perbahasan ni kita kaji sebab dia ada kaitan dengan agama. Sebab tu kehidupan ini dinamakan the way of life. Agama sebenarnya. Cuma agama yang benar. Sebab tu dia claim yang 16 Januari tu agama sama tu. Tak betul. Tak boleh. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Disebut agama kepercayaan. Sebab tu banyak kepercayaan. Tapi kepercayaan yang palsu tidak boleh dianggap sebagai agama. Just belief, kepercayaan. Agama ni lebih dalam sebab dia melibatkan keyakinan. Dia pergi ke hati, tembus ke jiwa, sehingga manusia itu lapang dadanya. Itu agama. Selain daripada itu, kepercayaan. Sebab itu nama kepercayaan nenek moyang. Kepercayaan boleh dicabar. Keyakinan tidak boleh. Sebab yakin dah meresap dalam hati. Dia dah meresap. Keyakinan boleh hanya dilihat berdasarkan penglihatan. Tengok ni. Aku tengok dia ni, dia nampak dia berdasarkan tengok. Tapi dia tidak yakin. Berapa banyak hari ni contoh tengok kebesaran Allah, tapi nampak tidak kebesarannya? Tak, tengok dengan nampak. Tengok tak kebesaran langit tak bertiang? Dah kenapa tak yakin lagi dengan Allah? Ustaz, boleh ke Allah tolong saya Ustaz? Saya minta ni, boleh ke Ustaz? Ni penyakit dalam kehidupan ni. Allah buat langit tak ada tiang. Elok kita hari sampai kini hari. Pijak bumi. Bumi kita pijak sekarang ni, ada risau jelus. Zumba lagi ada. Joget lagi ada. Nampak? Nak tengok dia tahu. Bukannya kontraktor yang buat, Allah buat. Tapi kehidupan dia, yakin tidak? Bergantung pada tadi kefahaman. Tengok dengan nampak, dua benda beza. Baca dengan sebut, dua benda beza. Ni ngaji ni dah mengaji kehidupan. Betul, ada kaedah kawaid dia ada. Bagaimana boleh bincang gini Ustaz? Ada kaedah dia. Sebab apa? Kaedah kita mengikut kepada Tariq Nubuwah, jalan kenabian. Hanya dengan membincangkan kehidupan bersandarkan Tariq Nubuwah, kita akan jumpa hikmah kebijaksanaan. Ni kita bincang ni. Perkataan je sama macam tiba-tiba jadi cerdik lah Ustaz. Rasa macam cerdik sekejap. Sebut dengan baca. Jom cerita buat dengan orang. Orang terkebil-kebil dengar. Sebut dengan baca. Okey, sekarang Al-Quran. Sebutan ke bacaan? Adakah sebutlah Al-Quran? Baca. Baca dengan apa? Sudah. Kena tanya soalan. Soalan ini kelak-kelak kehidupan. Baca dengan mulut ke? Ya, dengan mulut. Dengan hati? Dah? Adakah dikira membaca kalau dia tak tengok? Tak. Kan soal jawab ni kan. Asyik lah. Asyik ceramah seorang-seorang kan. Adakah dikira membaca kalau dia tak tengok? Tak. Apa tadi tak nampak? Tidak. Kerana kalau tak nampak, tak tengok, tiba dia baca, tu bukan baca, tu sebut.
Yelah Ustaz. Ada pula mikrofon Bluetooth dalam ni. Kau sebut Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia tak nampak pun. Jadi yang kita dok tengok Al-Quran sekarang ni, kita tengok, dia tak baca. Orang yang baca Al-Quran, wahwa huda, wahwa syifa, furqan. Baca Al-Quran, hilang keraguan. Macam tu caranya. Sebab tu Al-Quran termasuk dalam rukun iman, bukan rukun Islam. Iman. Zalikal kitabu la raiba fi. Apa tujuan Al-Quran? Zalikal kitab, beriman pada kitab Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Kitab apa? Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fi. Al-Quran tiada keraguan. Ragu ni hati. Dan hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Mana kalau tak ada takwa, tak ada yakin. Dia kena yakin dulu baru takwa. Dia tak ada tiba-tiba takwa tapi tak yakin. Bila hilangkan la raiba fi, hilang keraguan, maka datang ketakwaan. Maka Al-Quran hanya berguna bagi orang yang yakin dan bertakwa. Barulah mukjizat Al-Quran itu sampai pada dia. Kalau tak, dia sebutlah berapa kali kata Al-Quran? 30 kali. Tu dia. Nak pula time Ramadan kan, dia tadarus. Laju baca. Habis Ramadan tak ada terus. Dan Al-Quran, kalau kita lihat, bila kita sebut kepada Nabi SAW, itu khuluqul Quran. Al-Quran itu kehidupan. Kehidupan itu Al-Quran. Ini buat bercambah fikiran kita. Kehidupan itu Al-Quran, Al-Quran itu kehidupan. Maknanya kalau nak tengok Al-Quran, tengok kehidupan. Khuluqul Quran. Tengok Nabi SAW. Itulah Al-Quran. Kan? Bermaksud Al-Quran itu memang sebenarnya membentuk perangai, membentuk kehidupan. Jadi disebut tentang kehidupan tadi, mengikut tarik nubuah, jalan kenabian. Dan hanya jalan kenabian sajalah akan membincangkan hal yang benar. Lain daripada jalan kenabian, dia tidak akan membincangkan kebenaran. Kerana sifat wajib bagi Nabi SAW dan para Nabi semua, bermulanya itu dengan siddiq, benar. Jadi uslub ataupun perbahasan atau kaedah kehidupan selepas ini, kepada semua yang mengikut pengajian secara khusus ini, pastikan apa-apa saja perbahasan kehidupan yang akan ke depan selepas ini, kehidupan yang nak di ke depan, apa saja bentuk kehidupan. Apa itu kehidupan? Semua perkara. Semua perkara. Apa itu agama? Yang mengajar kita untuk berkehidupan, mengikut kepada agama. Agama itu pegangan. Ada perbahasan tentang agama yang membincangkan tentang akidah, akhlak, syariat. Pada kehidupan, semua perkara tentang kehidupan. Apa dia? Semua benda luasnya, luas. Sampai kadang-kadang dia tak terfikir. Garis panduan untuk lakukan kehidupan, agama. Contoh sedih, suka, sihat, sakit, tua, muda, susah, senang, itu kehidupan. Jadi maknanya, lepas pada ni kita nak tengok kehidupan mesti dengan kebenaran. Itu cara dia. Sebab itulah tujuan Nabi SAW diutuskan. Kalau tidak, kalau kita tak tengok kehidupan dengan kebenaran, maka kita beramal, kita akan ditipu oleh kehidupan. Contoh, ni saya mudahkanlah perbahasan kita ni. Contoh, orang tak faham susah dan senang. Kalau tanya buat susah senang pun,
Ni dalam bahasa-bahasa kehidupan ni. Belum tentu susah itu resah. Ni bahasa kehidupan. Belum tentu senang itu tenang. Kan dah lain tu perbincangan dia. Banyak Ustaz vocab kita mana ya. Ini yang kita dengar selalu dalam hidup lah. Susah tau. Resah lah aku. Resah sebab susah ke? Susah itu luaran, resah itu dalaman. Kuat angguk tu. Habis Ustaz duk resah-resah sebab orang buat susah, bermaksud susah dah masuk dalam. Bila susah dah masuk dalam, protection out. Antibody out lah. Penyakit luar dah masuk ke dalam, dah masuk ke dalam darah. Nyaman. Keresahan, memang susah tu, sebab tu saya resah Ustaz. Bermaksud susah awak ni dah menyebabkan kamu resah. Bahaya. Sebab macam mana yang luar boleh masuk ke dalam? Macam mana penyakit luar boleh masuk ke dalam? Bahaya tidak? Bahayalah. Contoh COVID. Kenapa kita duk pakai tekuk-tekuk muka ni? Tekuk-tekuk muka. Sebab takut COVID masuk lah Ustaz. Lepas tu saya jawab balik. Ni soalan suruh berfikir. Dan masa nak tekuk muka tu, COVID tak ikut sekali masuk. Ngap. Ya tak ya lah Ustaz. Kita dah elok macam tu. Kau dia duduk kat situ. Sebab tu orang kata saya dah tutup lah Ustaz. Memanglah COVID ni kita mana nampak. Tak dia tengah duduk dekat emas kita tu ke? Apa macam? Na'udzubillah. Betul. Barulah datang. Nak resah ke nak susah ni? Susah ya, resah jangan. Sebab apa? Kalau kita biarkan susah tu duk kawal kita, kita akan resah. Tapi bila kita lawan resah tu dengan apa? Dengan nak senang. Tak, lawan resah dengan nak tenang. Tenang dengan Allah. Lega. Ikhtiarlah tutup muka tu, betul? Tapi yang duk bagi masuk ke dalam hidung tu bukan sebab tutup tak tutup. Allah. Dah gitu. Habis Ustaz kalau macam tu buka lah. Try lah buka. Tak kena saman, kena COVID. Dua-dua salah satu. Tengoklah. Try tengok. Tapi takut lagi 1000 pada COVID. Benar? Yolah Ustaz. Pakai je lah, bukan salah. Gitu cara fikir. Yalah. Kalau tidak tu kita mana lagi bahaya? Karbon dioksida atau COVID? Kau ikutkan. Ada orang kata tak percaya, pergi duduk sedut exhaust motor tu, matilah kawan. Itulah orang isap okok tu duk marah sangat tu, dia isap dia hembus ke orang. Dah lah nikotin tu satu hal, karbon tu satu hal, bercampur-campur kawan tu, cungap-cungap kawan sebelah. Kalau dia sembuh keluar oksigen tak apa, kita galakkan lagi rokok kan. Apa-apa saja yang keluar dari mulut bukan oksigen. Ini kan pula berasap-rasap tu. Okey. Bahaya. Sebab tu makruh minum bernapas. Kita sedut balik. Siapa jaga keluar masuk oksigen masuk? Karbon. Keluar masuk. Siapa jaga? Yes. Itu nama resah, gelisah tu bukan pada susah senang dah. Ini kita embus lagi. Kelang kabut nak tepis karbon. Kalau lah fikir cara macam tu, Allah gila kita kan. Yalah, embus karbon. Dah tu nak tepis. Oksigen masuk oksigen. Tak ada. Kuman lagi ni dalam udara kita. Banyak kuman. Tak nampak je. Siapa yang jaga? Allah tu. Kalau kata susah tu luar tu, kalau dan masuk ke dalam, nyayalah kita. Memang bahaya. Kuman masuk dalam badan, memang bahayalah. Samalah juga bila dunia masuk dalam hati, bahayalah. Susah-susah tu dunianya cerita. Bila susah-susah dunia masuk dalam hati, dia akan jadi resah. Batu je resah. Ya, dunia masuk dalam hati. Kata apa kena ada dalam hati? Dalam hati tu kena ada akhirat. Akhirat tu cerita tentang apa?
Cerita tentang ganjaran. Ganjaran apa? Dosa pahala. Contoh kita, kau ni jemaah relax kau ni, tak resah pun walaupun kau disusahkan. Gitu-gitu kena buat ni lah. Ni kadang-kadang kan ada geng-geng itu. Geng-geng Bawang Rangers panggil. Saya namakan Joyah dengan PA dia panggil. Bukan nama sebenar di sini. Dia kerja nyucuk. Kau ni tak susah ke? Aku tengok susah, kau layankan dia tu. Tahu siapa tu? Abang On. Dia bukan nak dengar cakap kau, dia layan kau wawancara ada tak ada je, kau je ngegigih kat dia. Orang tu bahasa-bahasa dia. Si jemaah ni baik. Dia buat dia kerja dia. Kenapa si jemaah ni walaupun dia susah tapi tak resah, tapi geng-geng Joyah dan PA yang resah? Sebab apa? Jemaah ni nampak pahala. Nanti dia Allah bagi pahala. Sebab tu susah macam mana pun, selagi tak terhalang lah syariat dia, segala apa suruhan agama dia, selagi dia nampak dengan hati dia tenang walaupun susah, bermaksud kata kunci tak semestinya susah itu resah. Panjang syarah dia tu. Dan tak semestinya senang itu tenang. Tenang ni apa? Tenang ni keadaan hatinya kembali kepada Allah. Kalau senang dia tidak membawa kepada Allah, senangnya itu bertukar menjadi susah. Malah bukan susah lagi dah, menjadi malapetaka bagi dia. Dulu rasa orang kata apa, lapang hidup, tapi bila dah ada macam-macam benda, serabut dia panggil. Itu nak jaga risau, kehilangan risau itu banyak. Sebab apa? Sebab senang dia itu tidak membawa kepada nikmat Allah. Ingat Allah. Jadi jangan ingat nak tenang tunggu senang. Jadi dua cerita tu, susah senang, resah tenang. Ni kehidupan. Oh gitu Ustaz. Ya. Baik, kalaulah dia beramal tetapi masih tidak tenang, bermaksud dia hanya beramal untuk luaran saja. Dia tidak beramal dari dalam. Dia mungkin beramal sebab susah. Kita boleh jadi dalil begitu. Ada satu kes ni, belumlah pun berkahwin pun, baru nak berkahwin. Tapi baru nak berkahwin pun dah mengajuk sana mengajuk sini. Bahasa Jawa kata getik dengarnya. Mengajuk, orang kata takut orang ni, laki. Orang kata apa? Cemburu amat kan. Takut dia punya bakal itu orang lain kacau. Kerja pula sekali. Dah tahu macam tu, berhentilah duduk tu. Kau nampak duduk lagi, dia mula marah, bergaduh. Dah kacau prestasi. Betul apa? Dia minta, saya nak khurus 40 hari. Khurus 40, sebab apa? Sebab tu mengajuk yang pasal kena cari ketenangan dengan agama. Berapa ramai yang buat kerja macam ni? Cari Allah ke ataupun sebab nak lari pada susah? Cuba jawab. Ni kehidupan. Berapa ramai orang yang datang kepada agama sebab dia nak cari Allah? Berapa ramai orang datang kepada agama sebab nak lari pada susah? Orang yang datang kepada agama sebab nak Allah, dia akan jumpa. Walaupun dia susah. Tapi orang sekadar nak cari agama sebab dia susah, tapi dia sebut juga Ustaz Allah. Lah mana ada orang sebut agama saya nak duit? Tak ada. Ya Allah, dia sebut juga, tapi sebab dah susah tu baru cari. Satgi dia senang, satgi dia hilang lah. Ataupun bila dah senang tu, dia dah tak rasa lah seperti awal-awal dia semangat dulu. Kan kita kan ada fasa kuliah kan, ceramah semangat dia. Semangat lama-lama dia nak kena perangat balik. Apa hal ni? Nak kena perangat Ustaz. Ya biasalah katanya. Itu something wrong somewhere panggil. Dia kalau agama ni tak perlu perangat, automatik hangat. Ustaz ceramah dia tak bosan ke Ustaz? Ada tanya-tanya dengan kita. Dah ceramah dia habis kat sini, saya lagi balik rumah ceramah juga. Kita lagi lah ceramah kita. Ramai yang mendengar kat rumah tu. Saya tak penat ke? Tak bosan ke? Saya pun jawab, ini kerja Allah, kerja iman, mana bosan? Tu dia. Orang kata datang kuliah tak bosan ke?
Walaupun ustaz tu kadang mengajar adalah maka dengan itu adalah dengan ini menyatakan bahawasanya Allah ustaz usahanya ustaz. Tak betul, niat tak betul tu. Dia kalau betul agama mengajarlah macam mana pun rupa bunyi dia pun dia tetap tak dengar. Sebab bukan seronok yang dicari, tapi agama dan yang paling penting Allah yang dicari. Malah bukan begitu, itu kena okey ustaz tu. Kalau bantai ustaz yang jenis yang hardcore sikit, nak mengaji, balik. Itu halau. Ni apa dia? Balik. Kan? Yang syadidnya, jenis nak didik akhlak, adab. Cari Allah dalam pelbagai bentuk jalan. Bukan satu jalan dia. Sehela nafas. Ada diuji dengan susah, ada diuji dengan senang, ada diuji dengan marah, ada diuji dengan ini, macam-macam bentuk. Tapi sebab ada nak Allah yang besar, biarpun apa pun aku tetap hadapi. Apa kata, apa pepatah ke apa tak? Lautan api sanggup ku renangi. Itu kata-kata apa tu? Cinta. Tapi betul lah tu, itulah cinta. Cinta siapa? Allah. Tak bala nak redah lautan api, nak cinta makhluk lah. Air panas tiup. Panas tiup. Bohong lah. Lautan api sanggup ku redahi. Kita bagi dia minum air panas, tengok. Apa tu bang? Niup pula tu. Bohong lah bang. Api nak redah. Itu menunjuk kesungguhan. Kalau dengan Allah SWT sungguh, mati sanggup. Tapi kalau dia bercinta kerana Allah, cinta makhluk, suami isteri, makhluk, tapi yang dibawa tu cinta Allah, api sanggup diredah. Tu betul. Biarlah isteri dia macam mana pun, berapa api isteri tu, menjulang-julang api kerana keluar saka, keluar kuntilanak dia. Tapi cinta Allah yang besar, dia ruqyah, auzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ni bang? Kamu kena sampuk tadi mah dia. Dia tetap dia maintain dengan isteri tu. Tu cinta Allah tu. Tapi bukan tetap dengan satu kena faham tu. Kuat faham tu, faham kan? Tak ada orang kata cinta tu setia tu bila dengan satu je. Salah lah kalau macam Nabi tak setia lah. Bawa bunyi tadi kan. Setia ni adalah apabila dia boleh terima perangai kita tu dan dia didik sampai okey. Tu setia. Dan yang paling penting, dia nak jumpa kita kat syurga. Tu setia. Kalau setakat dia biar lantak kamu lah, pergilah ngaji sendiri, pandailah berubah. Kita pun faham, inilah manusia. Tapi janganlah nak guling kat situ. Tak apalah, itulah manusia. Tapi kalau dia cinta Allah, macam mana pun perangai, mengajuk macam berguling macam mana ke, berubah perangai, api tetap ku redahi. Itu cinta Allah. Dia nak sebab apa? Dia nampak, sebab dia nampak isteri ni amanah. Kau mana pun dia kena, Allah bagi isteri satu je arahan, jadikan dia bidadari. Tak ada cerita lain. Dalam bahasa Jawa kata by hook or by crook katanya. Ini ada isteri, nak jadi apa isteri kamu? Bidadari. Bukan bidadari, ketua bidadari. Apa gunanya ada isteri kalau tak jadi ketua bidadari? Bukannya kata, abang jangan kahwin lagi. Itu rendah punya cerita. Abang jadikan saya ketua bidadari. Macam tu, balik lain sekali, rewind balik. Betul. Ini sibuk tengok cerita manusia. Ini cerita susah senang tadi ni. Bila tak faham susah senang, beramal habis lintang pukang. Lintang pukang amalan dia. Dia beramal sebab nak senang, beramal lagi sebab nak susah. Tak boleh. Ini bukan perbincangan kehidupan. Kehidupan bukan berbincang begitu. Malah kehidupan ini kadang-kadang kita tengok contoh Allah uji, dia datang solat, ada susah dia kan. Adakah kita nak kata Allah tak berkati dia? Ini kehidupan ni. Ada orang tak macam kita cegak sampai 11.30 ni, keras kat sini. Dia boleh pergi window shopping, window shopping dengan shopping dengan window sekali kan. Dia pergi ikut dia dah. Dia suami dia baik, dia okeylah semua hidup dia. Adakah itu dikatakan berkat? Adakah? Itu kehidupan.
Kita ustaz lagi, saya dengar kuliah ustaz, balik kena marah dengan suami lagi ustaz. Adakah saya ni apa isteri neraka? Oh mesti nangis. Sabar kak, sabar. Yang penting macam mana makna neraka ustaz? Yang neraka ni kalau kita marah suami. Oh, tapi banyak kali saya marah suami. Tak neraka lah tu. Mula nak urut tadi dah. Rupanya banyak marah suami. Tak betul. Kalau suami banyak marah isteri, lantak ke dia? Tak jadi nerakanya. Melainkan kalau dia marah, memang perangai kita tu tak betul. Buat dia marah dengan perangai yang bersalahan dengan syarak. Tu berdosa, kita neraka. Ni elok dia bagi air dia, elok dia. Apa pahit ni? Allah bang, cakap mana manis yang bang. Poi manis dah pergi ke sebelah. Jenis yang tak jadi tak kerti bahasa ni. Ke sebelah tu, sebelah mana? Sebelah sana. Dia cari pasal dengan isteri tu. Tu tak betul. Kalau sisi mana yang berhadapan itu, sabar. Relax. Sebab apa? Sebab tak neraka. Neraka ni kalau isteri marah suami, anak marah mak, anak tak puas hati dengan mak. Kalau mak nak marah anak, belum tentu neraka anak tu. Kalau bantai mak dia marah anak, marah. Tengok apa hal mak aku marah. Lah, bawa bergaduh dengan ayah. Tak pasal-pasal anak ni sama macam bapaknya dia. Sudah aku kena. Anak pun ya mak. Okey walaupun mak dia kata anak durhaka, tak jatuh durhaka. Durhaka ni bila mak tu elok, dia diam. Mak dia pun bunyi. Wala takul lama uf. Uf tu uf atau aduh, kita tak dengar. Kita dengar lah mana lah anak aku ni nak try lah call. Call. Dapat kat anak kita aduh. Macam tu. Yang. Kacau lain betul lah kata. Homeboy. Kacau lain mak call. Dia dengan isteri dia berbulan madu. Mak dia tanya macam mana, okey tak bulan tu tanya kan. Kan? Mak je dia tanggungjawab nak tanya. Oi, geram nak laki ni mak ni kan. Macam kita ni anak kecil marah. Tu derhaka. Tapi kalau mak marah, anak pun okey, tak derhaka. Jangan takut. Ramai kan saya tengok istilah tu kan, suami marah-marah, jangan takut, senyum je. Bak kata anak saya, nyum je. Tapi ustaz nak nyum je tak tahan tu. Kita ni marah sekali. Tu kita je pasal lah pula. Sebab apa tak faham kehidupan tadi. Bila kita faham maksud kehidupan nanti, insya-Allah kita akan boleh merungkai satu persatu kefahaman demi kefahaman. Ni mukadimah je baru ni. Mukadimah baru ustaz. Belum masuk tajuk lagi. Masuk tajuk nanti. Tak sungguh. Ini masuk tajuk ada 2 ayat yang kita akan sentuh. Yang pertama surah An-Nur ayat 35, surah Al-Baqarah 2 dan 9. Kemudian kita akan sentuh dalam surah Al-Alaq 1 hingga 5, surah Baqarah ayat 30 31. Ini permulaan perbincangan kehidupan. Yang apa yang saya bincangkan tadi tu masalah musalah, keadaan semasa, dan juga nanti ada dibincangkan juga tentang realiti kehidupan masa kini, uruf semasa. Ini penting sebab kalau orang tanya, kenapa tak kaji kehidupan lagi? Tak cukup hidup ke saya ni? Hambui. Ada orang tu marah betul. Saya cakap terang, Nabi SAW diajar tentang kehidupan start umur 40 tahun. Dan bukan gagal. Nabi berjaya. Cuma hidup Nabi susah, tapi tak gagal. Apa bukti Nabi berjaya? Umur Nabi 25 tahun sehingga 40 tahun, sehingga Nabi berniaga daripada umur 12 tahun. Nabi berjaya membina empire kehidupan sehingga kan Nabi digelar Al-Amin. Tapi umur 40 tahun. Sebab tu ada hikmah 40 tahun ni, surah Al-Qaf ayat 16 pun sama. Ada hikmah lah kalau nak kaji 40 tu, wallah alam lah kenapa Allah tak 40. Tapi tu ada hikmah dia. Nak bagi tahunya, bila mari kebenaran ni, hidup kita yang dulu tu silap bulan tinggal semua. Silap hari bulan. Tapi betul, Nabi SAW ada cerita tentang pengalaman Nabi, ada. Ada tentang riwayat Nabi dulu susah macam Nabi cerita. Tak ada. Orang lain cerita ada. Sahabat cerita. Tapi itu pun tak banyak. Nabi banyak cerita tentang illa wahyu yuha, Al-Quran atau kehidupan. Jadi makna kata apa, kehidupan ni bukan hanya dah lama hidup ke tak. Bila start faham.
berbalik tadi bahasa tadi. Bila start faham bahasa, tu je. Bak kata saudara Abius, bahasa Tuhan. Tu dia. Ambil macam mana pun. Saya ni kena macam ni boleh senyum ni sebab saya dah kena banyak kali dah. Banyak kali dah. So hospital, keluar hospital, sakit itu, sakit ini. Kan dia rumah dia banjir kan itu hari. Orang lain bersihkan lumpur dalam rumah. Rumah saya rumah masuk dalam lumpur dah. Itu dia gelak. Lain kali dia TV banyak kali keluarlah perkataan bahasa Tuhan. Tu bila start kita faham bahasa ni. Kalau awal-awal lah, kalau pertengahan lah, tapi tidak ada istilah terlambat lah. Sebab yang paling penting bila balik jumpa dengan Allah, jumpa dengan nanti muka nakir, ditanya tentang kehidupan, kita boleh jawab kehidupan dunia mata'ul ghurur. Dia bukan kira lah dengan Allah Ta'ala ni tu maha adil Allah Ta'ala, Masya Allah. Akhirat ni bukan dikira siapa cepat siapa dapat. Tak. Akhirat ni adalah pilihan Allah bila-bila masa. Kalau dunia ya siapa cepat dia dapat, lambat tinggal. Akhirat tidak. Selagi mana kita ada niat memburu mencari Allah, memburu taubat, tak ada istilah terlambat. Cari makna kehidupan sehingga kita solat mendapat nikmat. Apa beza pelajar atau remaja solat dengan kita solat? Kenapa remaja ataupun yang baru-baru kita tengok hidup dia tu macam, yelah, kita nak tanya dia pun banyak tanggungjawab tak ada lagi. Dia amalan dia biasa kan. Kita tengok boleh nampak. Kalau yang faham lah. Dan kadang lepas solat pun dia imak Assalamualaikum warahmatullahi. Mentang-mentang salam kedua tu sunat kan. Dia bagi Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, pum terus bangun dah. Kita ni yang dah bergelumang dalam kehidupan ni macam ni doa ni. Ya Allah, ya Allah. Kadang dalam solat bantai dah. Allah, Allah, Allah. Dia meresap sungguh dia punya kefahaman dia tu. Inilah realiti hakikatnya. Yang gitu ya ustaz. Yalah, dia baca Quran pun, ya Allah, sentuh. Cuba anak-anak kita baca. Lambat lagi habis ke mama? Lambat lagi habis dia tanya. Ya Allah, kita menangis-nangis tersesak baca ni sebab teringat bergaduh, teringat susah, teringat macam-macam benda teringat. Ya Allah, astaga. Tu maksudnya kehidupan ni juga memberikan markah kepada amalan kita. Dan iblis, saya selalu ulang, gagal bukan sebab tak beramal, sebab dia tak faham kehidupan. Mana kehidupan iblis ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam AS? Sekali dia arahan, ingkar terus. Amalan yang berjuta tahun mungkin hangus begitu saja. Terjadi tak? Terjadilah pada kita. Kalau kita tengok dulu dia, sekarang tanya-tanya, cek balik, buat apa ni, panggil, tengok, buka file balik, buat soal selidik, analisis semua. Boleh buat bergaduh. Allah, patutnya. Mana lelaki dia? Tinggal. Ni ini yang berlaku. Lah, patutlah jadi macam tu. Masya Allah. Hati-hati, geng-geng Power Rangers pun masuk kan. Aku dah agak dah dari masjid kan berikhlas pun. Dah, tu pun aku tak pergi. Sudah. Ini fitnah pada agama pun masuk. Sebab apa? Gara-gara dia tidak mampu memahami kehidupan bersandarkan kebenaran. Baik, saya kira cukup setakat tu dulu. Lajak dah. Mohon ampun maaf daripada saya. Dan buat masa sekarang, bahan pembacaan atau kajian kita berdasarkan apa yang saya sampaikan, ada kitabnya. Cuma saya hold dulu, yang dah banyak kali orang minta. Sebab saya keluar terus jilid yang ketiga. Lambat sikit. Bukan lambat sikit, lambat banyak. Lambat banyak. Menyusul. Lepas tu dengan harapan percetakan tu dengan usaha sama dengan Persatuan Ulama Malaysia, PUM. Dia ada hakikat kehidupan, lisanul haq, dengan hikmah dan kebijaksanaan dalam kehidupan. Dan semua ni perbincangan yang membincangkan tentang hal-hal keadaan yang kita bincangkan tadi. Dan semua tak lagi pada perbahasan berbalik pada 4 teras: sidik, amanah, fatonah, tabligh, tarik nubuwah. InsyaAllah kita akan perhalusi dari masa ke semasa, insyaAllah. Itu saja. Mohon ampun maaf daripada saya atas kekurangan, terkasar kata, kurang bicara dan penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah. InsyaAllah sehingga kita bertemu lagi pada siri yang akan datang.
Moga-moga yang hadir semua ni dan yang menonton, Allah pilih kita semuanya untuk dimasukkan dalam syurganya tanpa hisap. Amin ya rabbal alamin. Mandangkan kita masih dalam majlis ilmu, saya suka ending kuliah saya minta syurga tanpa hisap. Kenapa? Kerana syurga masuk bukan dengan layak, tapi dengan meminta. Jadi mintalah masuk tanpa hisap, kena tak mampu kena hisap. Yakinlah, husnuzon dengan Allah. InsyaAllah, itu saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.